Yang ke-18, yang ke-18 ni Sahibus Samahah kita menekankan ialah an astaghfirillah wa adim istighfarihi fal istighfaru kaffaratun lil khati'ah wa mujaddidun lit taubah wal imanu wa ba'ithu ala rahah wal itminan. Wallahu a'lam. Kalau kita tengok hak terjemahan di sini di muka surat 27, bagi kita untuk hendaklah kita memahami sebagai seorang mukmin muslim ni, maka saya mestilah sentiasa beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Saya mestilah beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar itu dapat membersihkan diri dari dosa, di samping memperbaharui taubat dan iman. Ni dah. Ini dia benar-benar ni tuan-tuan. Ni malam ni insya-Allah tuan-tuan, kita menjadi satu kekuatan ilmu pada kita. Kok-koklah sebelum tu kita duk dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun terus. Yang di alam Melayu Malaysia ni wallahu a'lam lah, kot tempat lain kita tak berani nak kata. Secerok-cerok kampung sampai tengah-tengah banak daripada dulu boleh katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka imam hak jadi imam tu tadi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, makmum pun pakai ikutlah, ikut cara deras ke, cara perlahan ke, cara apa, astaghfirullahalazim, berapa sekurang-kurangnya 3 kali lebih. Tu ni orang panggil wirid lepas sembahyang. Start daripada astaghfirullah lah, lepas astaghfirullahalazim baru apa, baru la ilaha illallah. Kalau ikut dalam kitab turah ni, kurang-kurang 10 kali. Ni apa, dalam kitab Allah tak ada jual, tak cetak dah kot kitab Syekh Khadir, kitab Allahyarham Syekh Khadir di Mekah ni, maknanya dia cetak untuk kemudahan orang Melayu waktu tu, dicetak oleh pustaka Sulaiman Al-Mar'i Pulau Pinang waktu tu. Banyak ni sebut ni. Jadi lah dok ada yang dok kata bid'ah tu orang PhD, bukan kelulusan komen-komen, PhD lah. Ada PhD bahagian hadis, hebat tak kira ada. Ni dok astaghfirullah, wirid lepas sembahyang ni bid'ah, Nabi tak buat. Ni tengok tuan. Jadi kita ni Allah Akbar, alang-alang baluk serban pun dengar puak ni tercabut serban tu, terloneh jubah. Takat mai tok iman kita kot masjid ni dok bahas ustaz-ustaz mai ni, hang siapa? PhD ni profesor ni, tengok tu. Hak tok guru kita dok buat, hak ulama-ulama kita dok buat dulu, tengoklah salah-salah daripada sini lah. Menghuraikan, membawakan benda ni umumnya kemudahan kepada orang, termasuk kita sendiri, untuk kita lebih fasih ataupun lebih lancang untuk beristighfar waktu nak lepas bayar, bukan waktu duk jual ikan, bukan waktu duk menyangkui. Lepas bayar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlancak lidah mudah untuk Astaghfirullahaladzim. Sejahil-jahil kita pun untuk istighfar lepas bayar kita buat tu yang dijadikan sebagai satu kebiasaan atau budaya. Jadi musuh mai pitah pak kot tu, dia nak bagi orang tak istighfar. Sedangkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dituntut. Kerana apa? Kerana dengan istighfar itulah dapat membersihkan diri kita daripada dosa, di samping memperbaharui taubat dan iman. Jadi ibarat kata, kalau dalam bahasa mudah sembang ni, kita pinjam istilah apa, istighfar tu macam sabun lah. Macam sabun lah. Ada istighfar macam sabun lah. Kalau sabun, pakai baju, lepas tu balik basuh dengan sabun dengan apa, sikit sebanyak kekotoran yang ada pada baju tu boleh jadi hilang. Boleh jadi ni pun gitulah, sikit sebanyak kesilapan dosa pada kita, dengan istighfar tu maka Allah akan ampunkan dosa kita, kesilapan. Lebih-lebih lagi hak tak sengaja. Hak sengaja satu bab, hak tak sengaja tu dosa tak sengaja. Ni kita hari-hari ni wallahu a'lam lah tuan-tuan, tak ada orang kok yang berani mengaku kata dia tak ada dosa tu. Kalau hak sengaja dia lepas, alhamdulillah. Hak tak sengaja
Ni tak tahu lah tuan-tuan, kita duk pimai duk guna jalan raya ni. Hang tok lebay ke tok buru ke tok apa setara mana pun. Tengah bawa kereta zoom, pak lampu merah. Takkan kita nak rempuh? Berhenti je kita, lampu merah. Kalau rempuh juga sama ada orang kata kita gila ataupun orang tahu kata benda tu akan diambil tindakan salah. Jadi pak lampu merah berhenti. Mai hak naik motor pula tu dia naik sampai tu selak sampai kat lutut tu berhenti depan kita. Pok naik. Motor pula hak cungit tinggi atas. Hak orang duk belakang tinggi pada hak duduk bawah. Tu dia minta bahasa apa yang tak nampak. Takkan kita duk bawa kereta duk belakang ni nak pejam mata. Mau pejam mata pasal apa ustaz tu orang dia pejam mata. Pasal apa pejam mata hak kawan hak motor dapat nampak betih perempuan duk depan. Siapa boleh buat? Jadi ya tak ya jegel tu bukan tuan-tuan. Lampu dengan betih duk depan sama naik ni minta maaf melawak lah. Tu benar-benar yang tak sengaja, yang tidak ada siapa pun sebaik-baik orang insya-Allah dia tak mau. Tapi benar tak sengaja nak bawa orang ustaz dia lintas depan, takkan saya nak pejam. Satgi naik lampu hijau hak boleh jalan lagi kita duk pejam mata pula, kawan belakang pula ganggu dia. Ya tak payah jegil je. Itu benar-benar yang wallahu alam. Ini benar-benar ni, sebab itulah maka istighfar itulah senjata yang paling besar untuk menghapuskan, membersihkan diri dari dosa. Istighfar juga dapat memberikan kerehatan dan keheningan kepada jiwa. Ini bagi orang-orang yang dah naik sikit makam dia tu, maka apabila dia jadi rusing, jadi apa tu, macam-macam lah tekanan, kok ni gelisah hati perut dia, jiwa dia, maka apabila dia banyak beristighfar, dia akan membawa kepada kerehatan dan keheningan kepada jiwa. Bagi hak orang yang menjadi amalan hidup dia membaca Al-Quran, untuk keheningan dia, jiwa baca Quran lah. Walaupun boleh jadi satu muka, setengah muka dia akan membantu untuk rasa ketenangan tu balik. Lebih-lebihlah lagi kalau kita baca Quran tu dengan sikit sebanyak kita boleh faham. Ya Allah Subhanahu Wa Taala firman, ya Allah, dia akan tenang, dia akan bawa ketenangan. Sebab itu dalam Islam dia jadikan baca Quran tu sebagai salah satu daripada wirid atau zikir sepanjang hidup. Mana orang kata dalam bahasa lain, jangan selek dalam satu hari tu, jangan selek kosong terus tak baca Quran. Kita kebanyakan kita di setengah-setengah tempat ni, depa tunggu nak baca Quran, tunggu Ramadannya, tadarus. Waktu tak Ramadan tak boleh. Wallahu akbar. Tambah kalau dalam cetakan Osmaniyah yang ada sekarang tuan-tuan, kita boleh 5 muka apa 5 lah, makna 10 muka dah setengah juz lah. Setengah juz. Kalau sampai 10 muka umumnya kita dapat 1 juz. Tu kalau boleh 1 juz sehari ni kira alhamdulillah sungguh. Sebulan mana sekali khatam, sebulan sekali khatam. Ni sebulan bulan puasa 1 juz pun tak boleh. Allah leceh. Tu sebulan bulan puasa tu 1 juz tak boleh leceh. Ustaz duk kira apa baca Quran ustaz? Puasa pun mujak boleh puasa. Mujak boleh puasa. Malam ni dia jadi orang kata merepek banyak, tak apa tuan-tuan. Mukadimah lepas raya ni, mukadimah raya ni ganti ketupat dengan lemang. Lagu tu je lah. Dia jadi lagu tu apa kata. Sedangkan baginda Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang sahih, sabda Nabi SAW, man shama ramadana, misalnya saya ambil contohlah, man shama ramadana summa atba'ahu sittan min syawwal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa sebulan Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, pahala ganjaran diberi Allah. Nabi kata kana kasiyamid dahri, bagaimana orang tu puasa setahun. Makna puasa 36 hari, 30 hari Ramadan, 6 hari Syawal, 36 hari, Allah beri ganjaran macam kita puasa 350 hari lah kata lagu tu. Tu pun tak mau buat. Tak buat.
Tak payah tak larat tak larat payah. Dia ada perengah kedai kopi tak tu. Padahal 360 hari Tuhan bayar dengan kerana 36 hari dia potong. Bayang tuan-tuan, kalau kita imagine bahawa 365 hari itu 365 gundi emas dia berebut mampu dia bergolek tu 365 gundi emas ni takkan tak pergi ambil. Allahuakbar. Ni benda apa tu nak cerita manusia lah. Diri kita lah tu, bukan kita duk habaq orang-orang ni dah. Diri kita manusia tu kalau tak disenjatakan dengan Al-Quran tadi, dengan istighfar tadi, dengan apa tadi, manusia akan hanyut sampai jadi macam tu. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menzalimi diri sendiri kemudian beristighfar memohon keampunan, nescaya ia dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dia tuan-tuan. Kalau kawan tu berasa dia ada buat jahat, dia buat silap, dia buat salah, menzalimi diri dia sendiri. Pasal apa zalim diri dia sendiri? Kerana dia mencari azab Allah terhadap diri dia. Dia cari penyakit diri dia, dia cari sengsara kepada diri dia sendiri. Lepas tu pula dia ingat lagu tu, maka dia beristighfar kepada Allah. Allah beri jaminan. Summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima. Pastilah kamu pastilah kamu mendapati bahawa Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tak dendam. Allah tak dendam. Allah tak orang kata tak bakhil kedekut dengan sifat pengampun dia, sifat pengampunan dia. Allah istighfar. Beristighfar. Inilah tuan-tuan, wallahu a'lam, diketengahkan di sini untuk oleh syekh kita ni, untuk kita orang kata menghayatinya, mendapat pengajaran daripada apa yang telah ditekankan oleh Al-Quranul Karim. Dan akhir sekali dalam perkara yang ke-18 ini firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maksudnya, orang-orang yang apabila melakukan perbuatan kejinya atau menzalimi diri mereka sendiri, tiba-tiba mereka teringatkan Allah, mereka terus memohon ampun terhadap dosa mereka, dan siapakah lagi yang dapat mengampunkan dosa-dosa mereka selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui balasannya ialah keampunan daripada Tuhan mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi itulah dalam bahasa mudahnya, yang duk pulun istighfar, yang duk pulun apa tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana benda-benda ni orang kata apa, dia punya kekotoran dosa yang kita sedar atau kita tak sedar inilah akan dapat membantu kita membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi orang kata di depan kita ni rimba berdahana lah, gelap gelemat hidup kita ni dengan kesilapan kita, kesalahan kita, sama ada sengaja tak sengaja, tapi dapat dicerahkan balik, dibersihkan balik dengan istighfar. Sebab tu hendaklah kita umat Islam ni, dalam maksud di sini dengan apa yang diketengahkan oleh Dr. Fathiyakan ni, menyedari bahawa istighfar itu salah satu daripada nadi yang penting dalam kehidupan seseorang mukmin Muslim. Itu istighfar. Wallahu alam. Jadi yang akhir sekali untuk kita malam ni, yang ke-19 ni, sebelum kita masuk berubah bab kepada bab yang selanjutnya pula,
Yang ke-19 ni insya-Allah semua kita ni kita diberi oleh Allah kemudahan, orang kata apa, peluang untuk dapat bersama-sama kita mengisi hidup kita ni dengan perkara ini, iaitu an uraqiballahi ta'ala fi sirri wa jahri mustash'iran qaulillahi ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Suratul Mujadalah ayat yang ke-7. Sadaqallahul azim.